Okey, sekarang kita masuk ke part bagaimana anda nak extract data ataupun bagaimana anda nak extract barangan daripada Taobao masuk ke dalam listing Shopee ni. Okey, walaupun anda tengok, bila anda dah download tadi, anda tengok macam banyaknya kolom nak kena isi. Banyaknya sampai ada DI. Okey, so sebenarnya tak banyak sangat yang anda kena tahu ataupun tak banyak sangat yang anda kena isi. First adalah anda kena tahu kategori ID. Kategori ID adalah kategori barangan anda tu sesuai letak dalam kategori apa. Jadi dekat mana anda nak tengok benda tu, anda kena pergi dekat sini. Pergi dekat bahagian yang add product, ini produk tadi ni, dia ada tulis kat sini kategori list. Okay, klik dekat kategori list, view, dan nanti ada banyaklah kategori. So contohnya seperti saya buat yang ni, kita letakkan dalam kategori DIY. So mungkin kita boleh letak dekat bahagian household. Contoh. Okay, so ataupun contoh macam ni. Ada DIY accessory. Okay, contohnya bahagian ataupun kategori DIY accessory. Jadi nombor ID ni anda ambil saja 7132 dan masukkan dekat sini. Sebab tu saya kata mudah jika anda dah pilih satu kedai ataupun satu-satu kedai, sebab kebiasaannya satu kedai mereka jual dalam kategori yang sama. Seperti contoh, kalau kedai tu jual baju, dia akan jual baju je semua. Kalau dia jual seluar, seluar je semua. Jadi bila anda nak buat listing yang banyak nanti, kategori-kategori ni anda dah tak perlu nak cari satu-satu. Anda cuma perlu copy paste ataupun anda drag sahaja semua. Okay, contohnya macam ada 30 barang dekat sini, anda just drag sahaja. Okay, 30 nanti semua akan follow yang sama. Okay, so pertama saya cakap tadi, kategori anda kena tahu kategori tu kategori macam mana, kategori nombor kategori tu nombor apa. Okay, dan seterusnya apa yang anda kena tahu lagi adalah 7132 product name. Okay, benda yang penting sekali adalah dekat bahagian product name, product description, price. Okay, lepas tu variance dan juga image link. So ada 5 benda je yang anda nak kena extract daripada Taobao ni saja. Tak banyak pun, walaupun nampak macam banyak ni. Macam banyak kolom. So 5 benda saja. Image link, variation, okay, variation kalau ada. Okay, variation tu kalau ada, dan product name, product description dan juga price. Okay, so benda-benda lain saya akan copy paste sama saja semua. Contohnya seperti stok. Okay, stok saya akan letak 100. Product weight, anggaran kalau macam anda jual baju mungkin anggaran 200 gram. Tapi kalau anda jual produk-produk DIY ni, anda kena tahu sikit, anda kena tengok sikit barang tu dan letak je anggaran berapa. Sebab dalam Shopee, dalam Shopee dia bagi anda sampai 5 kilo untuk yang bagi free kat orang tu kan. Tapi anda kena letak exact, anda kena letak berapa anggaran berat barangan tersebut. So contohnya saya letak untuk barangan DIY ni, saya letak 500 gram. Okay, ship out. Okay, ship out ni, okay, biasanya saya akan letak, sebabkan kita nak order dekat China nanti, saya just letak je 21 hari. Okay, so makna kata kita bagi masa lebih kurang dalam 21 hari baru barangan tersebut sampai dekat kita dan kita akan postkan kepada customer. Biasaannya kalau macam saya buat, tak sampai 2 minggu pun dah sampai. Jadi kita boleh ship out awal daripada expectation customer. So benda tu sebenarnya akan membuatkan customer lagi happy dengan apa yang mereka order dengan kita. Dan banyakkan review yang cakap, oh walaupun order lama tapi barang sampai awal daripada yang mereka jangka. So benda tu akan memberikan satu feedback ataupun satu benda yang memuaskan hati pelanggan. Okay, so saya letak je 21 hari. Lepas tu parent SKU ni untuk rujukan anda sahaja. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Okay, seterusnya saya akan cerita mana yang saya akan letakkan secara semua benda ni akan sama je nanti. Okay, so yang lain tak ada. Okay, yang lain tak ada. Tu je. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, 4 benda ni adalah benda yang semua listing nanti akan jadi sama. Ataupun semua listing saya akan copy paste dia sama. Contohnya kalau ada 3 barang, 3. So semua saya akan letakkan nilai yang sama. Okay, so ada 4 benda
yang nilai sama ataupun 4 kolom yang saya letakkan benda yang sama, dan akan ada 5 kolom yang akan anda extract daripada tabau nanti. Okay, so apa yang nak kena extract? Pertama sekali saya kata product name. Okay, so cara untuk extract pertama sekali, anda pergi sahaja ke dia punya ni lah, dia punya produk tersebut. Contohnya kita ambil ini. So, product name, anda kena tahu product name tersebut product name apa. Contohnya nama produk ni Fixit Pro. Okay, anda boleh, untuk product name, anda kena tonton semula dekat dalam modul Shopee macam mana cara untuk anda letakkan tajuk yang bersesuaian, keyword apa yang bersesuaian. Okay, yang itu anda kena ni lah, anda kena mahir ataupun anda kena faham betul-betul macam mana letak keyword yang sesuai untuk memudahkan orang cari produk anda. Tapi secara umumnya kalau anda masuk dekat tabau, anda dah tahu okay, nama produk tersebut apa. Kalau ada baju pun dia ada tulis produk tu produk macam mana. Nak lagi senang, translate to English. Okay, so dia kata Fixit Pro Curry Pair Pen. Okay, contohnya saya ambil produk name yang ni lah. Okay, so just masukkan saja dekat bahagian sini. Okay, selepas tu product description. Apa description produk tersebut? Okay, product description, anda boleh, kalau ada setengah memang mereka akan letakkan description kat sini. Kalau tak ada, anda kena carilah ataupun anda kena create sendiri. Okay, description dia macam mana. Okay, so product description, saya akan copy paste saja dekat sini. Okay, so price, untuk harga, untuk part harga, macam mana saya tentukan harga dekat dalam Shopee. Okay, so pertama anda kena tahu berapa harga yang anda ambil dekat dalam tabau ni nanti. So contohnya macam ni, dia kata 2.20 yuan. Selepas tu dia ada extra delivery charge 6 yuan. Maknanya kalau anda ambil satu sahaja barang ni, anda kena charge 8.2 yuan. Okay, so lebih kurang dalam anggaran harga 8.2 dengan 0.65, RM5 lebih satu. Okay, tu belum termasuk shipping yang ada ataupun shipping ke Malaysia lagi. Okay, jadi apa yang saya buat, tapi formula ni tak sesuai sekiranya barang anda terlalu berat. Saya sarankan kalau anda gunakan ataupun anda jual barangan yang ringan, anda boleh gunakan formula ni. Okay, so barangan ringan tu maksud dia bawah pada sekilo, bawah pada 500 gram, sesuai untuk anda gunakan ataupun gunakan kaedah macam yang saya buat ni. Setiap daripada harga barangan dekat dalam ni, saya akan tambah lebih kurang dalam 5 ke 7 yuan. Okay, so saya akan jadikan contohnya macam 2.20 tambah dengan 6. Okay, 2.20 tambah dengan 6 tambah dengan, kita ambil paling rendah 5 yuan. Okay, so kita akan dapat 13.2 yuan. Okay, so 13.2 yuan, saya akan letakkan harga tersebut dalam ringgit Malaysia. Jadi saya akan letak 13.2 ringgit. Okay, 13 ringgit 20 sen lah. Okay, jadi saranan saya, sekiranya anda nak cari barangan dekat tabau ni, anda cuba dapatkan barangan yang mereka tak ada express delivery, mereka tak ada charge delivery. So nanti anda cuma perlu tambah price ni sahaja dengan 5 ke 7 yuan tadi, dan jadikan ianya harga yang anda jual dekat dalam Shopee. Okay, so seperti contoh, saya ambil contoh. Okay, contohnya macam ni baju ni. Okay, contohnya macam ni. Okay, macam baju ni, anda boleh tengok. Anda boleh tengok sendiri yang dia tak ada delivery, express free shipping. Dia tulis free shipping. Jadi contohnya macam harga dia 19.90 yuan. Saya cuma perlu tambah 5 ataupun 7. Contohnya kita ambil 7 tambah 7. Jadi harga yang saya letakkan RM26.90 dalam Shopee. Okay, so sebenarnya berapa modal yang anda perlu ambil nanti? 19.90 darab dengan 0.6, lebih kurang dalam RM12. Okay, lebih kurang dalam RM12 harga kos. Termasuk dalam shipping pun nanti, bila kita dah combine shipping dengan banyak-banyak barang. Sebab of course nanti anda akan order barangan bukan satu, bukan dua, tapi mungkin akan terima 10 order, 20 order. Kita akan bulk order. Okay, lepas tu ship sekali ke Malaysia. So jatuh ataupun nilai kos untuk penghantaran ke Malaysia tu dah jadi murah lah. Okay, so anggaran lebih kurang dalam, mungkin anda kena ambil lebih kurang dalam harga RM17 saja. 17 ke maksimum pun mungkin sampai RM19.
Jadi anda ada masih untung RM7 dekat tadi. Sebab kita dah letak tadi berapa tadi? 19.9 plus dengan RM7. Kita letak RM26.90. So itu kaedah macam mana saya letakkan harga dekat dalam Shopee. Okay. So ada 3 benda. Product name, product description, price. Okay. Seterusnya, kemudian bahagian yang anda kena isi lagi adalah variation. Kalau ada. Variation ni maksud dia apa? Variation ni adalah pilihan ataupun apa yang ada dekat produk tersebut, ada pilihan ataupun tak ada. Contohnya kalau anda jual baju. Okay, kalau anda jual baju, dia ada size. Okay, contohnya kalau anda jual baju, dia ada size. Variation pertama nama dia size S. Saya letak sini lah. Size S. Okay. Dan harga letak harga yang sama. Saya tunjukkan sekali macam mana saya buat yang ni. Yang produk kedua yang baju ni. Okay, contohnya baju ni kita ambil pijamas. Okay, kita buat simple je. Saya buat simple je ni. Sepatutnya untuk product name ni anda kena isi ataupun anda kena letakkan betul-betul ni lah, betul-betul kena dengan keyword. Tapi sebab saya nak cepat dalam modul ni, saya akan tunjuk secara rawak ataupun secara contoh yang ringkas supaya anda senang faham je. Product description, baju tidur. Okay, ataupun kalau nak ambil dekat sini pun boleh. Kalau ada. Okay, kat sini tak ada description, so anda kena isi sendirilah, anda kena create sendirilah apa description. Contoh nak tulis baju tidur untuk kegunaan apa ke, benda tu sebagai tambahan. Okay, seterusnya harga tadi 26.9. Okay, sebab kita ambil dekat sini, dia kata free shipping 19.90 tambah dengan 7 yuan, saya akan jadikan RM76.90. Okay, seterusnya bahagian variation. Bahagian variation. Okay. So, bila bahagian variation, ada setengah barang. Okay, dia tak ada size. Ataupun dia tak ada ni. Contohnya macam barangan ni. Yang ni, dia tak ada variation. Maknanya dia memang satu seketul je macam ni. Maknanya kan anda, kalau orang order tu memang sebiji macam ni je lah. Jadi, anda tak perlu nak letak dekat bahagian description, dekat bahagian variation. Okay. Tapi, kalau macam baju, ataupun macam seluar, ataupun barangan-barangan lain yang ada color yang berlainan. Okay. Contohnya ada, anda nak belikan contoh radio. Okay. Tapi radio tu ada 2 color, merah dengan hitam. Okay. Dekat bahagian variation tu anda kena isi. Contohnya dia ada size ini M, L dengan XL. Okay. So, female M, dia lain-lain ni. Dia ada female dengan male. Jadi, okay, saya boleh letak contohnya. Okay. Contohnya saya nak ambil female M, L dengan XL. So, kita akan letak je dekat sini. Female M. Harga kita follow sama, RM26.90. Stok letak je sama. Lepas tu, variation kedua, dekat bahagian name. Female L. Okay, harga sama. Lepas tu, stok pun sama 100. Okay, kalau ada lagi banyak, letaklah banyak sampai variation. Sebab variation ni boleh masuk sampai 20. Okay, kalau ada. Kalau tak ada, tak payahlah. Tak payah letak kan. Okay, lepas tu female XL. Okay, so sama juga letak price dia berapa dengan dia punya stok berapa. Okay, lepas tu habis part tu. Empat benda dah kan. Okay, so benda yang kelima, benda yang anda kena isi adalah anda kena tahu product link. Okay, image link. Sebab dalam kita tak payah nak upload pun barang, ataupun kita tak payah nak upload gambar pun dalam Shopee. Tu yang best dia. Anda cuma ambil je gambar daripada dalam ni, dalam tabau ni, dan masukkan sebagai image link. Okay, contohnya macam barangan ni. Okay, anda tak perlu nak download masuk dekat PC anda pun. Okay, buat berat PC je. Apa kita buat? Anda hanya perlu right click dan copy image address. Seterusnya, dekat bahagian sini, image nombor 1, okay, anda letakkan link tadi. Paste sahaja balik link tadi, image address tadi. Sama juga macam baju ni. Contoh, okay, kalau saya nak gambar ini, okay, saya cuma perlu pergi dekat sini dan okay, yang ni tadi. So, right click, copy image address. Seterusnya, masukkan sahaja dekat bahagian image link.
Dan kalau ada contohnya macam baju ni baju SpongeBob kan. Okay, baju SpongeBob contohnya kalau macam anda nak letak banyak gambar kan, banyak gambar lagi dalam tu, anda juga boleh buat ataupun anda boleh cari balik gambar-gambar yang ada dalam ni. Okay, contohnya ni gambar yang female saja kan. Okay, so kita copy lah. Copy image address. So masuk dekat yang image kedua. Sebab dekat bahagian dalam Shopee ni anda boleh masukkan sampai 10 image, sampai 9 image. Jadi anda boleh letak lah image mana yang anda nak letak kan. Contohnya macam yang pen ni tadi, kita tengok semula mungkin ada, okay, mungkin ada gambar lain. Okay, mungkin tak ada. Kalau tak ada, tak adalah. Okay, jadi tu saja 5 benda anda kena extract data yang berlainan setiap barangan dekat dalam Shopee. Okay, dan untuk bahagian shipping ni optional lah. Sebabkan anda, kalau anda dah pun mendaftar sebagai, anda dah apply untuk yang rebate post tu, nanti dia akan automatic. Dia akan automatic isikan, anda akan dapat rebate tu lah. Jadi macam saya tak isi pun sebab saya dah dapat pun yang rebate tu, saya tak isi pun. Jadi benda ni je saya isi. Image, variation kalau ada. Okay, kalau ada. Lepas tu dia punya harga, saya adjust harga dekat situ, price, product description, product name dan juga itulah. Lepas tu yang lain-lain ni macam kategori ID. Kategori ID, lepas tu product weight, berat dia berapa, ship out date berapa hari, lepas tu stock. Okay, yang lain macam ni pun semua sama. Bila anda dah isi semua, contohnya anda macam saya akan tetapkan setiap hari saya akan buat 50 ke 100 listing kan. Jadi ada terkumpul lah, terkumpul dalam sebulan tu boleh dapat dalam 200-300, 400-500 listing kan. So bila anda dah buat macam ni, step seterusnya anda kena check dulu ada tak bahagian-bahagian lain yang anda perlu isi tapi tertinggal. Okay, contohnya macam ni, kita dah letak dekat nombor 9 ni. Okay, tak nak lah, kita letak sini lah. Okay, contohnya macam ni, nombor 9 kita tak nak. Contohnya dekat variation nombor 3, saya dah letak dia punya variation tapi harga tak ada, stok tak ada kan. Jadi kalau anda dah ada banyak listing, contoh macam ada 1000 listing ataupun anda ada 100 listing dalam ni, macam kita nak check satu-satu. Anda akan tekan sahaja validate. Anda tekan validate. Okay, automatic mana bahagian yang wajib anda isi, dia akan jadi warna merah. Okay, contohnya macam ni, dia jadi warna merah sini, maknanya kena isi lah 26.9. Okay, lepas tu 100. Lepas tu tekan validate lagi sekali. Tengok ada tak lagi. Okay, kalau dia dah lama macam tu, dah tak ada lah. Okay, tekan lagi sekali. Dia dah lepas keluar yang biru tu, tak ada keluar merah. Maknanya file anda dah lengkap. Anda dah boleh pun save file tersebut. Cara nak save file tersebut, anda tekan export. Lepas tu dalam masa beberapa minit, bergantung kepada anda punya listing banyak mana. Macam sekarang ni ada 2 listing kan. So sekejap je lah. So nanti dia akan automatic, dia akan minta save as sebagai nama apa. Contohnya letak je lah nama apa-apa yang anda nak senang ingat dekat file mana-mana. Listing sample. So save. So anda dah ada satu file untuk listing. Okay, dan next step, lepas kita dah extract data dalam ni, saya akan tunjukkan macam mana anda nak buat bug listing terus dalam Shopee tu nanti. So kita akan jumpa dalam modul yang seterusnya.